Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi kama allamtana an nahmad. Wa usalli wa usallimu ala khairi khalqika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Sahabat saya Ustaz Syafiq selaku penerbit rancangan Makarimul Akhlak, dan juga sahabat saya Ustaz Hashim daripada Sumber Hukamat. Tak lupa sidang pendengar Radio IKIM yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan makrifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita sudah menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi masjid surau masih lagi rancak dengan ceramah-ceramah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita melangkah kaki, kita pergi mendengar daripada tuan-tuan guru, masyayikh, kita akan dapat banyak ilmu manfaat, sebuah kesedaran akan wujud pada diri kita untuk kita menjadi diri kita benar-benar mendapat pedoman dalam kehidupan ini. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, pada hari ini insya-Allah kita nak bincang sedikit lagi isu berkenaan dengan sifat asas baginda sallallahu alaihi wasallam dan beberapa isu-isu yang lain. Syekh Said Hawa rahimahullah melalui kitabnya Ar-Rasul menyatakan 4 sifat yang asas bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul. Yang pertama, sidik yang mutlak dalam apa jua keadaan sekalipun. Maknanya Nabi ni sifatnya benar, benarnya Nabi tak boleh tanding, tak boleh lawan. Benarnya itu amat jelas dalam semua keadaan. Bukan dalam keadaan biasa, tapi luar biasa, terpaksa pun Nabi benar. Itulah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan antara keluar biasaannya dalam sejarah hidup Nabi, kita tak temu satu fasa pun kenyataan Nabi menunjukkan kebohongan, yakni tak benar. Menunjukkan Rasulullah SAW sifatnya adalah sifat benar. Kalau Nabi benar, kita pun kena benar. Ibu bapa kena benar. Para suami kena benar. Para isteri kena benar. Anak-anak kena benar. Begitu juga majikan kena benar. Pekerja kena benar. Semua kena benar. Bila sifat benar ini diwujudkan, rasa keselesaan dalam menguruskan kehidupan bersama dengan orang-orang tentu juga merasa senang dan selesa. Dan inilah yang sepatutnya kita faham dalam jiwa kita. Yang kedua, iltizam dengan sempurna dengan apa yang ia dakwah sebagai ganti daripada Allah. Maknanya Nabi ini menyampaikan, dan penyampaian tu ia tak macam setengah-setengah orang tu dia menyampai tapi acuh tak acuh, lemah semangat, tak bersungguh, dalam keadaan kadang-kadang buat, kadang-kadang tak. Tapi Nabi tidak, dia iltizam, dia sungguh-sungguh. Ini sifat dai hakiki yang sebenar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah Tuhan dengan penuh keamanan. Bayangkan dia sanggup pergi ke Taif. Orang Taif menyambut dengan balingan batu-batu dan renjaman ke atasnya. Lari dia, menyelamatkan diri. Akhirnya, dia ucap di bawah pohon kurma, pohon anggur dengan ucapan yang cukup hebat. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani ala nas. Ila man takiluni, ila ba'idin yatajahumuni, am ila qaribin mallaktahu alayya. Lam ubali illam yakun bika alayya ghadab
Maksudnya, ya Tuhanku, aku mengadu kepadamu, lemahnya helahku, lemahnya kekuatanku, aku sedikit helahku. Dan kepada siapa kamu nak beri aku, orang jauh yang menjahanamkan aku, orang dekat menguasaiku, aku tak kisah, selama mana engkau reda, aku tetap menyampaikan dakwah. Kena apa pun atas aku, itu iltizamnya baginda salam. Kita pernah baca dalam satu kisah bagaimana tawaran daripada orang kafir Quraisy kepada Abu Talib supaya menyekat dan menghentikan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam? Law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktuhu hatta ahlika duna atau kama qala. Kalaulah orang kafir Quraisy itu dapat letakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, maka aku tak kisah apa-apa, aku tak akan buat apa-apa, aku akan teruskan dakwah juga sehingga aku mati kerananya. Mana itulah keadaan baginda SAW. Tuan-tuan, ini amat luar biasa. Dengan sebab itu kita katakan dakwah Islamiah ini perlu kepada kader-kadernya. Alhamdulillah, kita ada JAKIM, kita ada Majlis Agama Islam Negeri, kita ada Jabatan Agama Islam Negeri, kita ada tokoh pendakwah, kita ada ini. Kalau kita gembelingkan semuanya dalam menyebarkan dakwah Islamiah dengan sesungguh-sungguhnya, sudah pasti memberi kesan yang cukup besar kepada khalayak ummah masyarakat dan negara kita dalam meninggikan syiar agama Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi menyampaikan dakwah Islamiah adalah suatu perkara yang dilakukan oleh baginda dan para sahabat. Tuan nak bayangkan sahabat yang duduk di kota Mekah, di kota Madinah, di bawah asuhan tarbiyah Nabi, kata setengah mereka, orang yang mati di kalangan sahabat di kota Madinah tak sampai pun sepertiga. Yang lain banyak mati di tempat lain. Kenapa? Kerana menyebarkan dakwah. Ada yang mati di Jordan, ada yang mati di Mesir, ada yang mati di Iraq, ada yang mati di Iran, ada yang mati di Palestin, ada yang mati di Syam, sehingga ada yang mati di perbatasan China, ada yang mati sampai kepada negara Rusia, di Azerbaijan dan jauh lagi. Kenapa? Kerana mereka mengambil satu tanggungjawab untuk menyebarkan agama Allah, menyampaikan risalah Allah di muka bumi ini. Seterusnya, sifat baginda sallallahu alaihi wasallam dan para nabi ialah akal yang besar yang menunjukkan sifat fatanahnya supaya manusia merasa tenang apabila mengikut sahib ar-risalah ini. Jadi bila kita tengok macam itu, sudah pastilah segala sifat-sifat yang asas tadi wujud pada semua nabi, dan bila ada sifat macam ini, dia jadi amat luar biasa. Dan sifat fatanah baginda SAW terbukti dalam banyak kes, dalam kajian tokoh ilmuwan, dalam pelbagai disiplin ilmu masa kini, dan itu petanda alam an-nubuwah. Kita tengok kenyataan Nabi. Saya rupa bila baca ini, kita akan tengok banyak kenyataan Nabi ini memang tepat dan memang benar. Sebagai contohnya, Nabi SAW mengajar kepada kita, dia bergambarkan kalaulah lalat tu jatuh dalam air, kena selang lalat tu buang, kerana salah satu sayapnya ada racun dan satu ada penawar. Cakapan Nabi itu 1400 tahun lepas. Nabi menyebut, iza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum falyaghmishu summa liyanza'hu falyatrahu fa inna fi ahadi janahida wa fil akhir dawa. Betul Nabi sebut. Tapi kefahaman tentang saintifik tentang hal macam ini, bila kita dapat faham dan kita hadamnya, kita dapat faham apabila benar-benar kita tengok kenyataan-kenyataan tokoh-tokoh pengkaji, pengamal perubatan masa kini. Mereka kata rupa-rupanya hak Nabi kata tu betul sungguh. Tengok. Bila itu kita kata fatanahnya Nabi, di mana Nabi mempunyai akal yang cukup besar. Dan apa yang Nabi cakap tu bukanlah ramalan dongeng, tapi telah ditahkikkan oleh
para umatnya selepas daripada itu. Contohnya Nabi cakap dengan sahabat-sahabat dia dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan lain lagi. La tuftahunnal Qustantiniyatu falani'mal amiru amiruha walani'mal jais zalikal jais. Kota Konstantinopel pasti akan dibuka. Sebaik-baik tentera sebaik-baik pemerintah yang membuka kota tersebut, dan sebaik tentera yang menyertai dalam pembukaan kota tersebut. Kota Konstantinopel sekarang ni Istanbul lah tuan-tuan, di Turki. Telah cuba bukan sekali tapi puluhan kali. Bermula daripada sahabat. Hatta Abu Ayyub Al-Ansari, kubur dia berhampiran, tak dapat buka. Zaman Umayyah tak dapat buka. Zaman Khulafaur Rashidin tak dapat buka. Zaman Abbasiyah tak dapat buka. Zaman bila boleh buka? Zaman Khalifah Sultan Muhammad Al-Fatih dalam usia kurang daripada 20 tahun. Artinya, dia dapat buka selepas hampir 800 tahun sabdaan baginda SAW. Tengok, luar biasa. Bila Nabi kata boleh, bolehlah biasa. Inilah yang berlakunya. Jadi dengan sebab itu kita katakan bahawa akalan baginda SAW ini adalah luar biasa, besar, hebat. Itu menandakan kefatanahan Nabi ataupun cerdiknya baginda SAW. Kita pun orang Islam mesti cerdik dan mesti faham apa yang dikehendaki oleh Islam, oleh baginda SAW. Sebab itu dalam Islam digalakkan belajar. Nabi sendiri sebut dalam hadis bab belajar banyak. Nabi sebut, ajar kepada kita ni supaya sentiasa menghadiri majlis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menuju ke tempat ilmu, maka Allah akan bagi kepadanya jalan yang mudah untuk menuju syurga Allah. Ini besarnya kelebihan ilmu. Jadi itu sebahagian daripada sifat-sifat Rasulullah SAW yang dibahaskan oleh ulama. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kita nak bincang sedikit beberapa kurnia Allah kepada Rasulullah SAW. Antaranya, baginda diberi kelapangan dada. Firman Allah Ta'ala, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu, hai Muhammad, supaya mengisinya dengan iman dan hidayah petunjuk. Ini keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, dada dia ini diberi kelapangan. Allamah Ibn Katsir, seorang ahli tafsir terkenal, telah menafsirkan, kami telah menerangi dadamu, iaitu dengan cahaya kami, dan kami jadikan dadamu lapang, lebar dan luas. Pendapat yang sahih ialah Allah mengurniakan kelapangan dan keluasan sehingga Rasulullah SAW dapat hidup selesa, di mana kelapangan di langit dan di bumi kerana kurniaan iman, hikmah, yakin dan juga cahaya hidayah. Ini penting. Rupa-rupanya menghiasi hidup seseorang dengan kelapangan dada, mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, sudah pasti akan mendapat puncak ketenangan dan kelapangan. Dan ini cukup-cukup besar lebihnya. Justru siapa yang nak lapang dada, maka ikutlah Rasulullah SAW dengan sebaik mungkin. Kalaulah betul caranya, maka alhamdulillah, eloklah kehidupan kita insya-Allah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara keistimewaan yang Allah bagi kepada baginda SAW ialah baginda diangkat sebutannya, ia seiringan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rafa'na laka zikrak. Maksudnya, dan kami telah meninggikan bagimu sebutan namamu dengan mengurniakan pangkat Nabi dan berbagai kemuliaan lain. Allah angkat sebutan. Macam mana ya? Kata Qatadah radhiyallahu an mengatakan, Allah meninggikan sebutan beliau di dunia dan akhirat. Tidak ada khatib, orang yang mengucapkan syahadah dan orang yang mengerjakan salat melainkan sebut dua kalimah syahadah. Jadi adanya kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, digabungkan nama. Jadi awak sebut
memang. Dan uniknya nama Muhammad ni kalau kita tengok memang paling banyak. Nak banding dengan nama-nama orang lain. Sebab apa? Memang Allah sebutkan. Itu sekadar nama. Tapi dia untuk kembali kepada Nabi Muhammad SAW ini memang terkenal sangat namanya dan dia angkat pujian. Bila orang sebut Nabi Muhammad, kita sebagai orang Islam akan terletak dalam kepala kita manusia yang paling sempurna, paling agung, paling mulia, paling baik. Semua sifat-sifat yang baik kita letakkan padanya. Dan kita jarakkan dan kita selamatkan daripada sifat-sifat yang tak baik. Allah angkat kedudukan Nabi Muhammad SAW. Cukup hebat, tinggi tuan-tuan. Kemudian Allah peliharakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah nyatakan, wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah jugalah yang akan memeliharamu daripada kejahatan manusia. Allah pelihara manusia. Pelihara manusia Nabi SAW daripada kejahatan manusia. Macam mana kita tengok berapa ramai orang cuba nak bunuh baginda, nak kacau baginda, maka Allah sisihkannya. Ibn Qutaibah berkata, Allah menegah kamu dari kejahatan mereka. Pemeliharaan Allah di sini ditafsirkan dengan selamat daripada melakukan maksiat, seperti kata Ibn Al-Jawzi dalam Zad Al-Masir fi ilmi tafsir. Macam-macam lah. Cuma ada satu kes yang cukup menarik. Kalau kita baca sejarah, berapa banyak orang cuba nak bunuh Nabi. Contohnya Daksur. Dia pergi kat Rasulullah SAW, dia tengok baginda sedang tidur. Apa dia buat? Dia kejut baginda. Bila dia kejut baginda, baginda tak bangun. Lepas dia kejut-kejut, akhirnya baginda bangunlah. Bila bangun tu, masa tu dia ni kafir lagi. Dia kata kat baginda, dia kata, ya Muhammad, man ya'simuka an sayfi haza. Siapa yang dapat menyelamatkan kamu daripada pedang aku ni? Aku nak tebas kepalamu. Aku nak bunuh kamu. Jawab baginda SAW, Allah lah yang menyelamatkannya, yang menolongkan aku. Tak semena-mena bila sebut Allah, jatuh pedang tersebut, dia ambil dan dia berkata kepada Daksur, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu daripada pedang ini? Jawabnya, tak ada apa. Maka di situ kita nampak Allah pelihara Nabi daripada dikenakan hukuman, dikenakan sebarang tindakan-tindakan yang tak baik. Allah sisihkan Nabi. Itu satu kisah. Kisah yang lain banyak lagi kalau kita nak bincangkan. Maknanya memang Allah menjadikan Nabi ni ismah. Sementara lagi dalam bab dosa. Maknanya Nabi ni manusia yang tidak berdosa, yang disaring daripada melakukan dosa, ditapis, tak kena buat dosa. Sebab inilah yang diciptakan Nabi SAW ke arah itu, supaya kita ikut dia. Kemudian kurniaan kemenangan dan pembukaan inilah yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Firman Allah Ta'ala, Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah membuka bagi perjuanganmu, wahai Muhammad, satu jalan kemenangan yang jelas lagi nyata. Jadi Nabi SAW diberi kemenangan, pembukaan yang jelas lagi nyata. Iza ja'a nasrullah wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan juga kemenangan pembukaan. Al-Mawardi dalam tafsirnya An-Nuka wal Uyu menyebut dua pendapat. Sesungguhnya kami, yakni Allah, ajarkan kamu ilmu yang nyata dan kami turunkan kepadamu Al-Quranul Karim dan perintahkan dalam urusan agama. Dan juga kami putuskan bagimu hukuman dan balasan yang amat nyata dengan cara membuka untukmu negeri-negeri di dunia ini. Kita tengok Islam tersebar dengan cepat dan pantas. Malaysia kita ni, tanah Melayu, tanah Jawa, dikatakan Islam tersebar sudah berapa ratus tahun dulu. Bagaimana datang dalam bentuk memberi perniagaan dan akhlak yang baik. Akhirnya umat Islam terikut dan patuh, dan akhirnya umat Islam juga begitu dapat merasai di sini. Maknanya mudahnya mereka masuk Islam, terima Islam. Kenapa? Kerana pembukaan Allah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan
pendengar yang dirahmati Allah, kita masih dalam ruangan Makarimul Akhlak dalam radio IKIM pada malam yang mulia ini, dan kita bincang tentang kurnia Allah kepada baginda SAW. Banyak sangatlah kalau nak bincang yang istimewa. Antaranya Allah kurniakan kepada Nabi Al-Kawthar. Apa makna Al-Kawthar? Allah menyatakan, inna a'tainaka al-Kawthar, sesungguhnya kami telah mengurniakan kepada kamu hai Muhammad Kawthar, yakni kebaikan yang banyak. Dan para ulama tafsirkan perkataan Kawthar ni banyak. Dalam Zad al-Masir menyebut makna Kawthar ni kebaikan yang banyak yang dikurniakan kepada Nabi. Inilah pendapat Ibn Abbas. Ilmu dan Al-Quran sebagaimana pendapat Al-Hasan, kenabian seperti pendapat Ikrimah, Qalam Nabi di mana manusia berhimpun padanya pada hari akhirat, inilah pendapat Atha, dan ramai pengikut Nabi dan umatnya seperti pendapat Abu Bakar ibn Iyash radhiyallahu anhum ajma'in. Semuanya menggambarkan sifat-sifat kelebihan Nabi ni. Allah bagi banyak kelebihan. Jadi bila kelebihan macam itu, jelas menunjukkan itu antara keistimewaan baginda SAW. Seterusnya, baginda mempunyai akhlak yang agung. Allah berfirman dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan bahawa sesungguhnya kamu hai Muhammad mempunyai akhlak yang amat mulia. Syekh Tahir Ashur menyatakan dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir, sebagaimana Nabi Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasulnya sallallahu alaihi wasallam di atas akhlak yang agung, dia juga menjadikan syariatnya supaya membawa manusia dengan akhlak yang agung dalam kemuncak ketaatan. Dalam hal ini bertambah jelaslah makna tamakun yang membawa kepada huruf isti'la. Isti'la ni la'ala, menggambarkan ketinggian peketis nilai akhlak yang agung yang dimiliki oleh baginda SAW, sehingga ia juga tamakun dalam menyampaikan dakwah agamanya. Jadi bahasa yang digunakan oleh baginda sendiri berkenaan dengan objektif kebangkitannya menyempurnakan akhlak. Kita namakan rancangan kita ni Makarimul Akhlak kerana mengambil ucapan baginda SAW, innama bu'istu diutammima makarimul akhlak, sesungguhnya aku diutuskan semata-mata untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang mulia. Jadi bila kita sebut akhlak, memang Nabi tak boleh dipertikaikan. Tunjuklah mana-mana contoh manusia tidak sebagaimana baginda SAW. Akhlaknya adalah unggul, akhlaknya adalah paling mulia, paling agung, paling sempurna, paling dengan sebaik-baiknya nak banding dengan mana-mana orang lah, siapa-siapa dia pun sekalipun. Itulah Rasulullah SAW. Kemudian baginda SAW pembawa rahmat kepada sekalian alam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutuskan engkau hai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat kepada sekalian alam. Dr. Al-Qarani dalam bukunya Rahmatan lil Alamin telah membawa buah pentafsiran. Baginda merupakan seorang manusia, ia utusan Allah. Baginda datang untuk membela umat, nasib umat yang lemah, tertindas, terkebelakang, terpenjara hingga dengan pelbagai kezaliman. Baginda SAW datang untuk mengangkat maruah mereka sehingga setaraf dengan bangsa lain. Baginda membina satu tamadun baru di antara sekalian tamadun yang sedia ada dan menjadi tamadun yang paling tinggi nilainya. Jadi sebenarnya cukup hebat tentang isu rahmatnya Rasulullah SAW kepada sekalian alam ini. Bahkan dikatakan bahawa baginda SAW cukup rahmat kepada sekalian alam, bukan sekadar kepada manusia, kepada burung-burung, kepada binatang, kepada makhluk Allah, kepada anak-anak, hatta kepada orang-orang bukan Islam, kepada kanak-kanak, kepada semua orang. Itulah sifat rahmat Nabi SAW. Jadi saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan pada hari yang mulia ini, pada malam yang mulia ini dalam rancangan Makarimul Akhlak. Mudah-mudahan Allah bagi kepada kita menjadi orang yang bersifat dengan Makarimul Akhlak. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.